Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Sulaiman dan nombor matrik saya 057779. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk hibah. Baiklah, saya akan membentangkan maksud hibah. Hibah merupakan dua instrumen penting dalam perancangan harta menurut undang-undang Islam. Maksud hibah terbahagi kepada dua segi, iaitu daripada segi bahasa dan syarak. Baiklah, saya akan memberitahu maksud hibah dari segi bahasa, iaitu kalimah Arab yang memberi maksud pemberian. Pemberian itu terdapat pada barang yang diberikan itu ada manfaat terhadap orang yang diberikan dan tidak didahului oleh tuntutan hak. Kemudian dari segi syarat pula ialah akad yang dapat memindahkan milik harta kepada satu pihak secara sukarela dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul dan seumpamanya. Dalam kata mudahnya, hibah ini merupakan pemberian ataupun hadiah atas dasar kasih sayang secara rela hati yang dilakukan ketika seseorang itu masih hidup tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu saling memberi, nescaya kamu akan saling mengasihi antara satu sama lain." Baiklah, subtopik seterusnya yang saya akan bentangkan ialah kebaikan pemberian harta dibuat secara hibah. Baiklah, ada beberapa kebaikannya, iaitu pertama, pengayaan harta dapat dilakukan secara adil. Ada yang tidak peduli kerana memikirkan selepas mati hartanya adalah urusan masalah waris. Ada juga risau akan melukakan hati warisnya sekiranya dia berhasrat untuk hibah. Jadi dengan adanya hibah ini, ianya dapat membahagi harta dengan adil sekaligus dapat membuat semua orang puas hati. Selain itu juga, memupuk kasih sayang serta mencegah permusuhan kerana ianya dapat mengelakkan pertikaian antara keluarga. Kebaikan yang ketiga pula ialah memikirkan tentang persediaan pengagihan harta kepada waris apabila seseorang itu meninggal dunia secara mengejut ataupun meninggal dunia dalam usia yang muda. Baiklah, sampai di situ sahaja pembentangan saya untuk hibah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Hayati binti Muhammad Hussein, nombor matrik 057889. InsyaAllah dalam video ini saya akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi mengenai aplikasi hibah di Malaysia. Baiklah, kes-kes hibah di mahkamah-mahkamah yang terdapat di Malaysia seperti mahkamah syariah selalunya melibatkan pengesahan hibah, pertikaian takat atau kadar hibah dan penarikan balik hibah yang mana ia perlu dibuktikan berdasarkan keterangan-keterangan di mahkamah, sama ada keterangan bertulis maupun keterangan yang memerlukan saksi-saksi. Baiklah, terdapat peruntukan yang sama bagi setiap negeri melalui enactment keterangan mahkamah syariah negeri. Seperti yang anda boleh lihat, terdapat dua peruntukan yang sama bagi setiap negeri melalui enactment keterangan mahkamah syariah negeri. Pertama, al-mudha', yang mana ia membawa maksud beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal, yakni harta, kes harta, terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta. Yang kedua, al-mudha' alaih, yang membawa maksud orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta. Jadi, aplikasi hibah di mahkamah-mahkamah syariah perlu memberi penekanan dalam menentukan dan memastikan sama ada harta yang dituntut sebagai hibah atau tidak. Ianya perlu memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Islam, yakni ada 4 rukun dan 4 syarat hibah. Yang pertama, pemberi hibah, iaitu al-wahib. Yang kedua, penerima hibah, al-mauhub lahu. Yang ketiga, harta yang dihibahkan, al-mauhub. Dan yang keempat, yakni yang terakhir, lafaz ijab dan qabul. Okey, baiklah, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Husna binti Sulaiman, nombor matrik 057731. Hari ini saya akan menerangkan tentang rukun hibah. Rukun hibah terbagi kepada 4, iaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibah, sirah, lafaz akad hibah. Syarat pemberi hibah: pemilik kepada barangan mempunyai kelayakan untuk memberi hibah
dan mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Syarat penerima hibah: berkelayakan menerima hibah, termasuklah yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan orang tak sempurna akal atau OKU. Namun, penjaga atau pemegang amanah boleh dilantik bagi pihak mereka. Penerima hibah wujud ketika hibah dibuat. Boleh menguasai harta yang dihibahkan. Barang yang dilafaz wujud ketika hibah dibuat. Barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai, mestilah daripada hak milik pemberi hibah. Sirah, lafaz akad hibah. Ijab dan kabul, tidak bertempoh. Kadar harta yang boleh dihibah. Hukum syarak memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk melakukan pemberian tanpa terikat kepada kadar tertentu. Bahkan, menurut ijma' adalah harus bagi pemilik harta yang waras fikirannya menghibahkan keseluruhan hartanya. Namun, Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya berlaku adil kepada anak-anak sebagaimana hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah wa'adilu baina auladikum," yang bermaksud bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku adillah sesama anak-anak kamu. Riwayat Al-Bukhari. Elemen qabd dalam hibah. Qabd adalah tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadikan barang itu miliknya. Qabd merupakan keperluan kepada hibah itu berkuat kuasa dan penerima hibah melakukan tasarruf. Hibah semasa marat al-maut. Pemberi hibah yang melakukan hibah dalam keadaan marat al-maut, iaitu keadaan di mana pemberi hibah sedang sakit tenat atau sakit yang membawa kepada kematian, maka hibahnya tidak boleh melebihi daripada 1/3 hartanya dan tidak boleh dihibahkan kepada ahli waris. Ini bermaksud bahawa hukum wasiat adalah terpakai sekiranya diberikan kepada ahli waris sama ada kurang dari 1/3 atau lebih, maka ia tertakluk kepada keizinan atau persetujuan daripada warisnya lain. Pembatalan hibah. Hukum asal hibah adalah memberi implikasi pemilikan yang lazim kepada penerima hibah. Oleh itu, pembatalan hibah adalah tidak boleh dilakukan. Ia sebagaimana hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Riwayat Al-Bukhari. Namun, para fuqaha memberikan pengecualian iaitu dengan mengharuskan pembatalan hibah daripada seorang bapa, ibu, datuk atau nenek kepada anak atau cucunya. Ini bersandarkan kepada sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, tidak halal bagi seorang yang telah menghulurkan satu pemberian menarik kembali pemberiannya, melainkan pemberian seorang bapa kepada anaknya. Riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairinisa binti Mahir, nombor matrik 057747. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang hibah umrah dan hibah rukbah. Hibah umrah merujuk kepada harta hibah yang dipindah milik kepada penerima hibah apabila penghibah meninggal dunia. Manakala hibah rukbah merujuk kepada sekiranya penghibah meninggal dunia dahulu, penerima hibah akan memiliki harta, dan jika penerima hibah meninggal dunia dahulu, maka harta yang dihibah akan dipulangkan semula kepada penghibah. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-56 pada tahun 2000 memutuskan bahawa perletakan syarat adalah dibenarkan di antara penghibah dan penerima hibah setelah berlaku ijab dan kabul. Seterusnya, keputusan Majlis Penasihat Syariah MPS Suruhanjaya Security dalam mesyuarat ke-44 pada 15 Januari 2003 menerima pakai prinsip hibah rukbah sebagai asas syariah dalam pelaksanaan borang akuan hibah untuk transaksi yang melibatkan akaun bersama tabung unit amanah, terutamanya akaun yang dipegang oleh orang Islam.
Mahkamah Syariah turut menerima pakai prinsip ini selaras dengan berkembangnya ruang lingkup hibah melibatkan harta alih dan harta tidak alih. Mahkamah mengambil kira bahawa ianya adalah pemberian harta oleh seseorang atas dasar kasih sayang yang berlaku, ijab dan kabul pada masa hayat pemberi hibah. Harta hibah tersebut akan dipegang oleh pemegang amanah dan diserah milikkan kepada penerima selepas kematian pemberi hibah atau menurut persetujuan pihak-pihak berkenaan. Sekian, terima kasih.